Boleh dengar ke ya? Clear eh? Kalau bunyi kursi Mama Z ni minta maaf lah. Dah beli kursi baru tapi dia ngek. Okey, tajuk 6. Okey, tajuk 6 polinomial. Dia sebenarnya senang saja. Okey, awak akan belajar 3 subtopik, pengenalan kepada polinomial. Lepas tu Mama Z akan nak ajar ni yang dia mengajar tentang remainder theorem, factor theorem dengan zeros of polynomial. Nama je canggih, nama dia canggih tapi sebenarnya biasa saja. Kemudian kita akan belajar pecahan separa. 3 sahaja dan tidak masuk exam tetapi dia akan keluar UPS yang ketiga. Ni lambat lagi. Okey, kemudian untuk polinomial sekali lagi semasa ulang kaji UPS sebab bila soalan objektif dia akan mula dengan introduction, soalan tentang intro. Jadi untuk polinomial ni cara nak kenal dia ialah dia ada kuasa n dan kuasa n ni kena nilai yang positif. Kalau kita tengok contoh di bawah, yang ini kenapa bukan polinomial ni? Kenapa yang not polynomial, yang A tu? Sebab dia pecahan. Sebab dia pecahan. Okay, dia nilai n tu sepatutnya dia mesti integer. Kat sini dia tulis must be positive integer. Pecahan tu tak boleh. Yang ini kenapa tak boleh ni? Okay, bila awak tukar, dia akan jadi Px sama dengan X kuasa negatif 1 tambah dengan 2X kuasa 3. Oleh kerana yang ini kuasanya negatif, sedangkan kita kata tadi mesti positif, sebab itu kita kata not polynomial. Okey. Yang ketiga pun sama yang ini. X kuasa negatif 3. Kuasa dia negatif, jadi dia bukan polinomial. Okey, iaitu nota nombor 1. Okey, soalan nota nombor 2. Adik. Sekejap 1 minute. Masa ni dah sebenarnya. Tadi dulu banyak jam tak ada nak ni. Okey, kita sambung. Okey. So, ya Allah anak aku ni. Adik, behave. Okey, so nota nombor 2, bila kita nak cerita tentang degree, kita dah belajar dah. Dekat sekolah kita belajar kalau kuasa 2, cikgu kita panggil kuadratik. Ini dah belajar. Okey, kuadratik ni ciri-cirinya dia berkuasa 2. Kalau kat sini kuasa 1, okey, kuasa 1, cikgu kita panggil linear. Okey, kalau di sini kita perhatikan X tak ada. Sebenarnya X ada tetapi dia kuasa kosong. Okey, bila kuasa kosong dia adalah constant. Okey, di peringkat awak, jadi bila kita panggil polinomial, kita semakin menambah dia punya degree. Kalau kat sini kita nampak degree-nya 3, kita panggil dia cubic. Kemudian kalaulah kuasa 4, pelajar sains akan guna, pelajar akaun tak guna. Pelajar akaun sampai 3 saja. Kalau degree-nya 4, kita panggil dia quartic. Dan ada lagi kuasa 5, kuasa 6, kuasa 7. Tetapi lagi tinggi nilai kuasa, okay, lagi tinggi, lamalah anak Mama Z tak kena hanger ni.
Dia nak kena hang skala baru dia duduk dia. Okey, bila kuasa dia tu tinggi sebenarnya graf kita menjadi semakin buruk. Sebab itu kalau boleh tak payah kita kaji kuasa yang sangat tinggi. Kerana graf itu tidak boleh dikenal pasti bentuknya. Okey, sebagai contoh okey, Mama Z bagi kalau linear, kalau constant kita tahu graf yang kita belajar semalam yang dalam nota media Izra, kita belajar contohnya fx sama dengan 5 contoh. Jadi bila pelajar buat graf, pelajar akan tahu bentuknya sentiasa constant. Dekat mana dia constant? Dekat 5. Itu ciri-ciri constant. Manakala untuk ciri-ciri linear, pelajar tahu dia mungkin bentuk macam ni. Iaitu kita ada y sama dengan mx tambah dengan c. Pintasan dekat paksi y ni kita panggil dia sebagai c. Itu bentuk linear. Manakala bentuk kuadratik, Mama dah ajar semasa sketching graph, dia akan ada 2. Yang pertama, contohnya saya ambil titik kat situ. Graf yang pertama berkemungkinan yang jenis tersenyum. Yang kita belajar tu jenis minimum. Dan graf yang kedua berkemungkinan dia jenis maksimum. Dia ada kaitan dengan tajuk 5. Okey, tu kuadratik. Ada yang jenis senyum dan ada yang jenis masam. Okey. Manakala graf untuk kubik pula, dia ada semakin tidak terkawal. Yang biasanya kita tengok contohnya bentuk macam ni. Okey, saya cuba guna warna lain. Bentuk macam ni ada. Kemudian dia ada juga bentuk macam ni. Bukan setakat itu saja, dia boleh bergerak. Yang biru tu boleh bergerak ke atas kalau dia nak. Tak kisah. Okey, yang ni mungkin dia kat sini pula dia melengkuk. Kat sini pula macam tu dan ke sana. Dan bila kita buat banyak-banyak, dia akan jadi riak air gelombang tu akan menghasilkan gelombang-gelombang dalam elektromagnet. Sebab itu tajuk ni tak berapa sesuai untuk pelajar perakaunan. Dan kita takkan uji pelajar untuk exam final. Tak uji. Itu janji kita lah. Okey. So, sekali lagi Mama Z tegaskan, power untuk perkali X yang paling tinggi, ataupun yang lain, mestilah nilai yang positif, integer. Okey. Kemudian, satu lagi kebiasaan pelajar. Pelajar akan menyusun kuasa tu biasanya dari tinggi ke rendah. Macam nota ni lah. Kita susun, kalau saya boleh buat warna kuning, kuasa 4, lepas tu kita turun. Kuasa daripada tinggi ke rendah. Itu kebiasaannya. Sebagai contoh, pelajar akan buat y sama dengan 3x kuasa 2 tolak x tambah dengan 4. Jarang pelajar buat 4 tolak x tambah 3x kuasa 2. Tak salah, tapi pelajar rasa bila tulis macam ni macam tak kena je. Itu perasaan pelajar lah. Dia biasa menulis dari kuasa tinggi 2, 1, 0. Itu kebiasaan pelajar. Okay, sebab itu dia kata it's a common practice to write the polynomial with the power in decreasing order from left to right. Dia ayat gitu. Okay, ada soalan muka surat 2? Tak ada, Mama. Tak ada. Tak ada. Sebab nota kita ni kalau awak nampak bilangan muka suratnya 32. Sebab bila muka surat tu kecil, maksudnya itu ciri-ciri soalan daripada bab itu tidak akan keluar exam.
Sebab kita tak ajar detail. Kita akan fokus kepada yang masuk exam. Okey, algebraic operation sangat mudah. Okey, pelajar dah belajar dah. Okey, dari sekolah menengah lagi, sekolah rendah lagi dah belajar. Okey, Mama Z buat yang pertama. Dia kata fx tolak dengan gx. Okey, kita pun akan salin dulu apa yang ada dalam f. X kuasa 2 tambah dengan x tolak 1 dan kita nak suruh tolak dengan something yang baru iaitu g 1 tambah 2x. Okey, yang ini pelajar dah belajar. Lepas tu pelajar akan buka kurungan dahulu. X kuasa 2 tambah dengan x tolak 1 tolak 1 tolak dengan 2x. Okey, so awak akan dapat jawapannya dengan menyusun kuasa tertinggi dahulu. Kemudian yang kuning ni Mama Z bereskan dengan yang kuning ni. Ada baki berapa ni? Bila kita bereskan? Negatif 1. Negatif 1x, kemudian ada lagi negatif 2. Selesai. Tak payah selesai dengan menambah kat sini dengan kosong. Tak payah sebab yang itu sebenarnya adalah tajuk di atas. Mama Z tak tulis. Bila tak tulis, katakan yang tajuk ni Mama Z buat warna biru. Okey, warna biru. Okey, apabila Mama Z tak menyalin nilai di bawah, ada hubungan sama dengan ni, sama dengan, bermaksud kawasan ini adalah hak milik yang biru. Itu consider, takkan nak salin 3 baris tu 3 kali nak salin kan? Jadi dari segi kelemahan pelajar, bila ruang tu kosong dia ingat nombor kosong. Bukan. Okay, sebenarnya ruang yang kosong itu adalah milik fx tolak gx. Iaitu kesalahan yang biasa pelajar lakukan semasa tugasan. Okey, kemudian Mama Z, dia bagi dah ni ruang ni. Kita dah makan ruang Okey, Mama Z buat yang B pula. Yang ini baru A. Okey, ruang B pula. So Mama Z nak buat fx tambah 2gx. Okey, sama dengan so yang pertama Mama Z salin f dulu. X kuasa 2 tambah dengan x tolak 1 tambah dengan 2g. Nilai g ni Mama Z darab dengan 2. Dia akan jadi 2 tambah 4x. Okey, kalau ada soalan mencelah je ya. Okey, sebab kalau Mama Z tengok balik rakaman Mama Z menghabiskan masa dengan bertanya. Okey kau boleh kira dalam 2 jam tu okey kau tu ada berapa? Okey kau 3 saat tu rugi masa. Okey. So x kuasa 2 tambah dengan 5x tambah dengan 1. Okey, selesai soalan B. So nanti C dengan D pelajar cuba sendiri. Okey, yang ini homework. Yang ini pun homework. Okey, cuma menambah saja kan. Okey. Contoh yang kedua. Mama Z nak buat pendaraban. So di matrik kita guna darab tu sama ada simbol hitam tu ataupun simbol darab sebenar lah. Kita boleh buat simbol macam ni. PX darab QX. Tapi X dalam ni Mama Z kena buat lain sikit lah supaya tak bertukar dengan X tu. Okay, yang ini kita akan gantikan nilai PX dahulu. Nilai PX kita, Mama Z tak kerti buat ni. X kuasa 2 tambah dengan 2X tolak 1 darab dengan QX 3X tambah 2. Okay, so lepas tu pelajar cuma buat terbang macam ni. Kalau tak nak buat, you just gerakkan mata. Andainya awak ada jodoh berjumpa dengan Mama Z nanti, awak boleh tengok mata Mama Z kalau bercakap dia bergerak.
sebab Mama Z biasa buat matematik gerakkan mata. Matematik bukan Mama Z beli atur raya, bukan. Okey, awak boleh gerakkan bola mata tu. X kuasa 2, lepas tu awak jeling ke sana, awak buat 3x. Berapa jawapan awak? 3. Gerakkan mata. X kuasa 3. Okey, lepas tu dengan yang belakang pula. 2x kuasa 2. Tambah dengan Tambah 2x kuasa 2. Okey, selesai yang biru, kita buat yang warna lain pula. Okey, ataupun just guna gerakan mata. Okey, gerakan mata yang pertama kita akan dapat positif 6x kuasa 2 positif 4x. Kemudian kita buat yang belakang pula. Awak akan dapat negatif 3x negatif 2. Yang ini kita letak di bawah tajuk polinomial. Kalau kita tak ajar pun sebenarnya pelajar dah tahu, betul tak? Proses kembang-kembang ni. Okey, sebab itulah tahun akan datang awak jangan repeat sem pula biar adik-adik pula belajar. Okey, Mama Z susun. Kuasa tertinggi dulu. 3x kuasa 2 tambah berapa x kuasa 3? X kuasa 2. 3x kuasa 3. Betul? Mama 3x kuasa 3. Oh, tulis 2. Okey, thank you. 8x kuasa 2 tambah x tolak dengan 2. Okey, beres? Okey, ini proses mendarab. Okey, sekarang Mama Z nak ajar proses membahagi. Okey, Mama Z akan mulakan dengan kenangan kita semasa darjah 2 kot. Mama Z dulu semasa darjah 4. Mama Z dulu masa darjah 1, cikgu suruh beli buku petak besar. Pernah guna tak? Petak besar tu. Ni darjah 1 ni. Setahun belajar macam ni je. Tulis nombor 1 semua. Aduh, stres Mama Z masa darjah 1. Muka surat 2 tulis nombor berapa pula? 2. Ni sepanjang darjah 1 Mama Z ni. Habis buku sampai nombor berapa ratus tak ingat. Awak sekarang ni benda ni belajar semasa awak duduk kat rumah awak pun awak dah pandai dah. Itu beza matematik dahulu dan matematik sekarang. Sebab tu bila mak kita kena mengajar di rumah dia stres. Susah dia kata matematik. Sekolah rendah pun susah. Okey. So yang ini awak belajar semasa darjah 2, rasanya Mama Z semasa darjah 4. Semasa awak buat proses 7 bahagi 3, cikgu kita kata 7 duduk belah dalam. Siapa duduk belah luar? 3. Ni. 7 bahagi 3 maksudnya yang duduk belah dalam 7, yang duduk belah luar 3. Kemudian kita pun belik buku latihan di belakang tu ada sifir kan? Kita memang tak hafal sifir. Curi sama kalkulator kakak kita. Tengok di belakang tu sifir 3. 3, 6, 9. Okey, nombor mana yang sesuai? 6. Nombor 6. Jadi nombor 6 baris yang keberapa ni? 2. Baris yang kedua. Baki 1. Okey, berapa baki? 1. Ni masa kita kecil. Lepas tu cikgu kita kata kosong. kita kena buat jadi bentuk pecahan bercampur. Kita kena tulis nombor 2 yang atas ni besar. Baki yang bawah ni cikgu kita katalah dia lengah dah duduk bawah, dia nak naik atas pula manjek-njek semut. Cikgu kita gurau. 3, dia duduk tepi, dia jadi duduk bawah. Jadi jawapan kita, cikgu kita suruh tulis 2/1/3. Tapi di matrik, kita minta pelajar ceraikan yang ini. Biar 2 duduk situ, tambah
1/3. Kerana kita nak declare, kita nak declare, yang ini penting pengenalan ni. Sebab kita nak declare yang atas ni sebagai quotient, yang baki ni kita panggil bahasa Inggeris dia remainder, bukan reminder, remainder baki. Dan yang kat luar ni kita panggil divisor. Jadi apabila awak tulis bentuk yang macam matrik ni, kita akan kata awak sebenarnya buat proses 7 bahagi 3 sama dengan 2 tambah 1/3. Jadi bila Mama Z tukar dia menjadi tanda ataupun simbol, 7 tu adalah polinomial. 7 tu adalah polinomial. Kita bahagikan dengan divisor. 2 tadi apa 2? Quotient. Quotient tambah dengan remainder. 1 tu remainder. 3 tu apa? Divide. 3 divisor. Tu yang jadi nota tu. Nota nombor 1 dengan nombor 2. Okey, nombor 2 pula. Yang ini Mama Z hasilkan nombor 1. Okey. Sekarang Mama Z nak hilangkan dx kat bawah ni. Nak bagi dia hilang. Kalau nak bagi dia hilang, bermaksud Mama Z kena darab dengan dx. Betul tak? Sini Mama Z kena darab dengan dx. Sini pun kena darab dengan dx. Sini pun kena darab dengan dx. Semua sebutan Mama Z darab dengan dx. Okey, apa jadi pada sebutan yang pertama? Dia dx. cuma tinggal polinomial sama dengan quotient darab dengan divisor tambah dengan remainder. Inilah dia rumus yang kedua. Ni Mama Z nak tunjuk macam mana nombor 1 ni terhasil dan macam mana nombor 2 terhasil. Kita guna analogi semasa awak belajar di sekolah rendah dan menengah. Menengah tak ada dah rasanya. Sekolah rendah. Dan untuk pelajar perakaunan, Mama Z minta tolong jangan buat soalan pelajar sains. Okay? Jangan buat soalan pelajar sains sebab soalan pelajar sains degree-nya adalah lebih besar dari, nanti degree dia lebih besar tau. Nanti awak kena buat proses yang panjang. Kalau boleh, buat saja latihan yang Mama Z bagi. Tak perlu daripada kelas lain pun jangan. Sebab Mama Z kontrol soalan supaya tidak banyak kerana kita akan fokus untuk UPS sahaja. UPS pula soalannya adalah kategori rendah. C1 dengan C2 saja, bukan kepada C3. Kalau soalan yang susah tu C3, tak masuk UPS yang tu. Okay, so Mama Z nak buat soalan contoh 3. Okay, yang mana tertidur, rasanya tadi Mama dah record. Boleh dengar Mama Z membebel hari ni. Okay, sebab minggu depan kita nak buat beberapa exercise untuk UPS. Okey, kita ada polinomial yang panjang dan divisor kita pula bukan macam divisor kita pula bukannya macam sekolah rendah nombor tetapi dia ada nilai X. Okey, dia suruh Mama Z buat proses bahagi. Kemudian Mama Z kena tulis jawapan nombor 1 ke nombor 2 ni? Jawapan. 2. Dia bagi guideline kat sini. Mama Z kena tulis jawapan dalam bentuk nombor 2. Jadi kita kena ikut soalan. Okey. So, kita salin yang dalam dulu. Minta maaf dia, Mama Z agak susah nak buat act yang cute tu. Mama Z buat act kerah gini ya. Tak erti. Okey. Kita nak bahagikan dengan, yang ini kena dengar betul-betul, takut salah yang ini. X
tambah 3. Okey, ready ke belum ni? Ready? Okey, kena dengar betul-betul yang Mama Z nak bagi tahu. Kita kena pastikan sebutan yang menjadi ketua mesti mati. So sekarang ni Mama Z tulis dengan ni, kita kena pastikan yang ini ni mati lepas ni. Ni last awak tengok ni. Ni last. Okey, so cara kita nak matikannya, kita kena bunuhnya. Okey, so kat sini kuasa 1. Macam mana Mama Z nak suruh dia jadi kuasa 3? Darab X kuasa 2. Kena darab dengan kuasa. Jadi Mama Z kena darab dengan X kuasa 2. Okey.
Proses mendarab. Okay, so kalau proses mendarab ni, membahagi. Dalam proses membahagi akan ada juga darab. Okay. So, Mama Z teruskan Sambung, harap-harap line okay. Okay, yang pertama Mama Z ada X kuasa 3 tambah dengan 5X kuasa 2. Kita susun tolak dengan 6X kuasa 1 tambah dengan 3. Dan kita buat long division. Dan kita ada kat sini divided dengan X tambah 3. Okay, so kita tengok perkali kat sini 1. Perkali kat situ 1. Jadi mudahlah kita untuk kita buat proses mendarab dan objektif kita nak suruh kat sini pun jadi X kuasa 3. Supaya bila kita tolak nanti dia mati. Jadi idea kita ialah kita kena darab dengan 1X kuasa 2. Okey, kita tengok. Kalau X kuasa 2, kita darab dengan yang hijau tu. Hijau tu ialah X tambah 3. Kita akan dapat nilai X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2. Jadi kita tulis kat sini. X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2. Dan cikgu kita masa sekolah rendah dulu kata operasi sini kena tolak. Jadi bila Mama Z tolak, sebutan X kuasa 3 dah mati. So yang jadi ketua sekarang ialah 2X kuasa 2. Dan Mama Z kena turunkan sikit-sikit. Mama Z turunkan 6X. Lepas tu di sini kita nampak ada nombor 2. Ada nombor positif 2. Jadi adik main kat sana. Okey, jadi kita kena kat sini pun tambah dengan 2. Cuma sekarang ni kita bila kita darab nanti kat sini akan dapat kita nak suruh jadi 2X kuasa 2. Jadi nombor kat sini adalah X. Okey. So kat sini sekarang dah jadi X. Dia jadi 2X. Kemudian kita darab dengan yang hijau. X tambah dengan 3. Kita putus sini tadi. Jadi kita akan dapat kat sini bila kita kembangkan dia akan dapat 2X kuasa 2 tambah dengan 6X. Kita isi kat sini. Okey, sampai situ faham kau? Faham. Okey, lepas tu kita tolak macam tadi juga. Okey, kena hati-hati sebab tolak-tolak ni apabila awak tolak nilai yang negatif, awak akan dapat nilai 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 mati. Okey, negatif 6X tolak positif 6X, awak akan dapat negatif 12X dan barulah kita turunkan nombor
positif 3. Sekarang kita perhatikan nombor di sini negatif 12. Jadi Mama Z kena guna kat sini negatif 12. Okey. So apabila Mama Z darab dengan negatif 12 kat sini, negatif 12, Mama Z darab dengan yang hijau, sifir hijau, Mama Z akan dapat sama dengan negatif 12x tolak 36. Kita tulis kat sini negatif 12x tolak 36. Okey, kita tengok berapa baki. Sini tolak. Berapa baki? 39. 39. Selepas siap, dia tak nak bentuk ni. Dia dah mention dia nak dalam bentuk nombor 2. Jadi Mama Z kena susun. Okey, dia akan menjadi PX. PX kita ialah X kuasa 3 tambah 5X kuasa 2 tolak dengan 6X tambah dengan 3. Itu baru polinomial. Sama dengan quotient. Quotient kita yang di atas ni. Yang Mama Z highlight warna biru ni adalah nilai quotient. Okey, nilai quotient kita X kuasa 2 tambah dengan 2X tolak 12. Ini adalah nilai quotient. Lepas tu kita kena buat darab dengan divisor. Divisor kita X tambah dengan 3. Lepas tu tambah dengan remainder. Berapa remainder kita? 39. 39. Inilah dia penyelesaian untuk example 3. Okey. Kita try lagi sekali example 4. Okey, kita try lagi sekali. Jawapan last dia memang gitulah Heng. Dia nak sebab dia memang nak dalam bentuk P sama dengan QDR. So kat sini kalau Mama Z boleh label sedikit, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah D, ini adalah R. Okey. Kita try lagi satu, example 4. Find the quotient. Find the quotient and the remainder. Okey, lepas tu clue-nya guna long division. Okey, dia dah bagi dah. So sekarang ni Mama Z nak susun 6x kuasa 3. Ingat, pelajar akaun sampai kuasa 3 saja. Kalau jumpa kuasa 4 jangan dibuat. Yang itu bukan untuk pelajar akaun, itu untuk pelajar sains. 6x kuasa 3 tolak dengan 2x kuasa 2 tambah dengan 7x tambah dengan 5 divided by, okey, proses bahagi dengan x tolak 1. Jadi dekat sini ni kalau pelajar perhatikan, pelajar dah boleh set macam ni dah. Kat sini x tolak 1. So kata kuncinya kat sini nombor positif 6. Jadi ke atas ni Mama Z akan darab dengan 6 kat depan ni. 6. Okey, X kuasa berapa? 2. X kuasa 2. Jadi Mama Z letak sini 6. Nanti ni nak buat inovasi baru lah ni. Sebelum ni tak pernah guna ni. Tahun ni banyak benar dapat idea. Rezeki. 6x kuasa 2. Jadi kalau awak kembang ni awak akan dapat 6x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2. Tulis bawah ni. 6x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2. Kalau Mama Z tersalah buat bagi tahu Okey. Kita buat proses menolak. Okey, berapa lagi baki?
Kita akan dapat baki 4x kuasa 2 dan Mama Z turunkan positif 7x. Kita perhatikan nilai di sini positif 4. Jadi Mama Z akan letak dekat sini positif 4 x kuasa berapa? X kuasa 1. Okay, X kuasa 1. Jadi dekat tepi ni awak darab dengan 4x. So awak akan dapat berapa? 4x kuasa 2 tolak 4x. Tulis bawah ni. 4x kuasa 2 tolak 4x. Okey, kita buat proses tolak. Buat kurungan. Okey, berapa baki? 11x. 11x dan kita turunkan nombor positif 5. So nombor dekat situ adalah nombor positif 11. 11. So kita akan dapat 11x tolak 11. Okey, berapa baki? 16. Bakinya 16. Jadi soalan ni tanya find the quotient. Dia berbeza dengan nombor 3 tadi. Jadi jawapannya the quotient is equals to 6x squared plus 4x plus 11. Lepas tu dia tanya and the remainder. The remainder is equals to 16. Selesai. So, Mama Z nak bagi tahu lagi sekali. Nombor 3, dia suruh buat long division tapi dia suruh tulis dalam bentuk seperti nombor 2 Roman. Example 4, dia suruh buat long division tetapi dia just nak nilai quotient dengan nilai remainder sahaja. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Okay, Mama Z buka pada soalan. Mak, X tolak 1 tu ke apa? Kadang-kadang X tolak 1 tu. Depan dia. X tolak 1 soalan suruh. Dia kata divided by X minus 1. Nama ke apa tu? Nama dia divisor. Device. Divisor. Dia ada kat atas ni. Ni. Ni, divisor. Oh, okey. Dia ada pengenalan kat atas. Ini. Okay. Cuma Mama Z, kalau you tahu simbol pun tak apa D. P, polinomial P, Q quotient, D divisor, R remainder. Okay, itu example. Okay, seterusnya. Nombor 5, latihan lagi. Dia kata using long division, find quotient and remainder. Soalan ni dia macam nak up sikit. Okay, nak up sikit. Masih lagi kaedah yang sama tetapi dalam bentuk yang lagi tinggi. 4x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 2 tambah dengan x tambah dengan 2. Okay, kemudian kita bahagikan dengan divisor 2x tambah 3. Jadi dekat sini ni Mama Z dah boleh ready dah. Dengan 2x tambah 3. 2x tambah 3. Nanti kita bagi nama dekat benda ni. Okey. Nilai dekat depan ni 4. Tapi kat sini dah ada 2. Agak-agak nak darab dengan berapa? 2x. Kita cuma darab dengan 2. X pula sini dah ada 1. Mama Z perlukan lagi 2. Okey, kalau kita nak pasti kita betul ke tak, kita ambil yang merah tu kita tulis sini 2x kuasa 2. Kemudian kita kembangkan, kita akan dapat 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2. Kita isi bawah ni. 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2.
Okey, so awak tolak. Tolak dapat berapa? Negatif 9x kuasa 2. So dapat negatif 9x kuasa 2 dan turunkan positif x. So ni negatif 9. Tu Mama Zat kata tinggi sikit So bila negatif 9, operasi dekat sini awak tahu dia negatif. Tapi 2 nak kepada 9, 2 kena darab dengan 4.5, betul? Kalau susah nak dapat pecahan, tak apalah awak buat perpuluhan. Okay. So awak dapat 4.5 X kuasa berapa? X je. 1. So sini kalau awak berani, awak buat 9/2. Okay, siapa yang berani buat 9 negatif 9/2. Kalau awak tekan kalkulator, ada X kan? Negatif 9/2 ni adalah 4.5 lah. Okey, awak kembang. Apabila awak kembang, negatif 9/2X darab dengan 2X, awak akan dapat negatif 9X kuasa 2. Negatif berapa? 27/2X. Okey ke? Okey. Okey, So, Mak. kalau Okey. pecahan ke Mama? Kerana? Kalau dalam perpuluhan tak apa je kan? Dalam perpuluhan pun tak apa. Okey. Nak dalam perpuluhan boleh Mat. Tapi jarang orang buat. Tapi boleh, tak salah. Janji dia matematik. Okey, katakan pelajar rasa macam bila kawan tanya kan mesti rasa galat kan. Okey, tak apa. Negatif 4.5x 2x tambah 3. So bila awak kembang, awak akan dapat negatif 9x Tolak 13. okey, tolak dengan 13.5. 13.5. Yang ni kuasa 2 kan? X. Mana-manalah. Okey, katakan awak guna perpuluhan, awak akan dapat negatif 9x kuasa 2 tolak dengan 13.5x. Dan prosesnya adalah tolak. Okey. So bila kita tolak kat sini akan jadi 14.5x, betul? Betul. Okey, tambah dengan 2. So yang inilah nanti positif. Kalau kita nak tahu berapa, kita buat 14.5 bahagi 2. 7.25. So dapat sini 7.25. Okay, so kat sini maksudnya 7.25 darab 2x tambah 3. Sepatutnya 3 lapis tapi yang ini sebenarnya sama. So Mama Z akan dapat 14.5x tambah 7.25 tu Mama Z dalam 3. 21.75. 21.75. 14.5x tambah 21.75. And then kita tolak. Okay. Lepas kita tolak, kita akan dapat jawapannya negatif. Berapa? 19. 21.75 tolak 2 kan? 19.75. Okey. So soalan yang pertama dia tanya quotient. Quotient kita senaraikan. 2x kuasa 2 tolak 4.5x tambah 7.25. Remainder sama dengan negatif 19.75. Okey. So kita tengok. Yang ini, saya tak boleh buka. Sekejap Example 5.
Kalau saya tengok nota, okey, nota. Okey, kita tengok contoh jawapan dia. Ni jawapan yang Mama Z dah ada lah. Okey, tadi example 5 kan? Tu dia jawapan dia. Kalau nak bentuk pecahan pun tak apa, bentuk perpuluhan tak apa. Awak lebih selesa yang mana? Perpuluhan. So buat yang kita selesa. Okey. Okey, seterusnya Mama Z pergi kepada subtopik 6.2. Okey. Dia penting. Bila siap yang ni Mama Z akan bagi minggu ni Mama Z cuba buat separuh lah daripada sini sebab kita akan delay lagi untuk ulang kaji nanti. Ulang kaji UPS. Agak-agak nak ulang kaji berapa jam UPS 2? Ataupun boleh ulang kaji sendiri? Tak nak. Nak ulang kaji sama-sama kan? Mama. So kita adjust nanti So yang ini kita kena lajukan sedikit. Okey, untuk remainder theorem, factor theorem and zeros polynomial, dia sebenarnya senang tetapi bila banyak ni pelajar tertukar nama. Dia tak ingat remainder theorem gapo, factor theorem gapo, zeros atau apa. Dia tak ingat. Okey, remainder theorem gini. Dia merupakan apabila theorem ni dia akan dapat cara mudah untuk mendapatkan baki. Sebab itu dia letak nama kat sini remainder theorem. Tujuannya nak dapatkan baki. Okey. Contoh, kalau Mama Z ambil soalan atas tadi. Okey, soalan atas tadi yang ini. Okey, Mama Z ambil yang ini. Betapa mudahnya kaedah moden. Okey, menurut remainder theorem, awak boleh consider satu nilai kat sini, awak ambil nilai kat sini, awak akan dapat X dia berapa? X tolak 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Awak dapat yang itu. Cara example 4, Mama Z terpaksa buat long division yang sangat long, akhirnya baru dapat baki. Tetapi kalau awak guna kalau awak guna remainder theorem, Mama Z ambil yang ini letak kat sini Mama Z ada 6 X kuasa 3 tolak dengan 2 X kuasa 2 tambah dengan 7 X tambah 5. Okey. Nilai X Mama Z apa tadi? 1. Masuk ke dalam ni. Itu menurut remainder theorem. Kalau awak kira ni nanti awak akan dapat remainder. Sini awak akan dapat 6 tolak dengan 2 tambah dengan 7 tambah dengan 5. Aja kira dapat berapa? 16. Jadi yang Mama Z buat bintang, mencari baki menggunakan remainder theorem. Yang Mama Z buat dengan awak example 4 tadi, mencari baki guna long division. Yang ini pun RX juga. Tapi yang mana lebih untung? Guna long division ataupun guna remainder theorem? Yang mana lebih cepat dapat? Remainder theorem. Kita guna remainder theorem. Sebab itulah subtopik yang kedua ni kita ajar pelajar bagaimana mencari baki dengan menggunakan remainder theorem. Okey, kita tengok contoh 6. Contoh 6. Find remainder when. Okey, jadi Mama Z tak akan buka dah lah long division.
Mama Z terus buat jalan kerja. Baki sama dengan tempat X itu. Okey, Mama Z salin dahulu ruang. Mama Z akan ganti dengan Nilai X. nilai X berapa? Negatif 3. Negatif 3. Okay. So sama dengan kita boleh tekan kalkulator gini. Saya buka sekejap, saya nak ambil kalkulator sekejap dah. Saya nak ambil kalkulator, lupa nak buka kalkulator awal-awal. Okey, buka balik. Jadi ada kalkulator kat situ. Awak masukkan yang Mama Z buka tadi tu. Okey, alfa tutup kurungan shift X kuasa 3. Tu yang pertama. Tambah 5 alfa tutup kurungan kuasa 2. Tolak dengan 6 alfa tutup kurungan tambah dengan 3. Buat macam tu. Tekan button calculate. Okey, kemudian terus masukkan nilai kita ialah negatif 3. Kita dapat jawapannya 39. So, baki kita ialah 39. Awak pernah buat ke soalan ni sebelum ni? Yang ada ni. Yang mana awak buat tadi? Yang dapat baki 39 tadi? Soalan pertama. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang example 3. Awak gunakan long division. Awak dapat juga nilainya 39 dan apabila diperkenalkan kaedah baru yang dinamakan remainder theorem, dia telah menyelesaikan masalah pelajar yang ada masalah dengan long division. Dia tetap dapat jawapan. Okey. So yang ini kalau nak dapat baki, macam mana nak buat yang ni? Okay, so baki nanti sama dengan 6, Mama Z ganti dengan 1 kuasa 3, tolak 2, darab dengan 1 kuasa 2, tambah 7, darab 1, tambah 5. Direct. Tak payahlah kira 6 tolak 2 tambah, tak payah. Terus jawapan akhir. Berapa agak dapat? 16. Awak akan dapat 16. Okey, yang ni contoh 4 kan? Okey. Yang ini seperti contoh 5 tadi. Okey. Yang ni kalau kita nak buat, baki sama dengan tempat X tu nak ganti dengan apa? Negatif 3/2. Negatif 3/2. So tempat X ni kita ganti dengan negatif. Okay. Negatif 3/2. Okay. Dan kita tak payah nak kira. Okay, kita tak payah nak kira sebab kat sini kalau kita tengok. Okay, kalau kita ada kalkulator, kita boleh buat semuanya. Okey, faham. Dia kalau guna ni, dia tak boleh buka kalkulator. Okey, saya kena buka ni So, saya masukkan ni. 4 alfa tutup kurungan. Kuasa 3 tu kena tekan shift dulu. Shift kuasa 2. Tolak 3 alfa tutup kurungan. Kuasa 2. Tambah dengan X adalah alfa tutup kurungan, tambah dengan 2. Awak tekan button calculate. Awak masukkan nilai negatif 3 per 2. Okey, sama dengan. So, dapat jawapannya, betul ke? Berapa Betul. dah tadi? Negatif 7. Negatif 79/4. 79/4.
Dapat. Okey. Beres ke tajuk remainder theorem? Beres. Beres. Ni dia. Ni panjang sikit ceritanya. Okey, ni panjang sedikit. PX sama dengan AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C. Dia bagi satu persatu. Satu persatu. Yang pertama, Mama Zat nak tulis dah ni. So kalau dia kata meninggalkan baki satu apabila dibahagikan dengan yang ini. Okey, Mama Z guna yang warna biru dulu. Yang warna biru dahulu. Apabila Mama Z ganti nilai X dengan 1, warna biru yang ni. Betul kan? X dia 1. Betul Mama. Betul. Sama dengan A 1 kuasa 2 tambah B darab dengan 1 tambah dengan C. Dia kata meninggalkan baki 1. Boleh? Jadi Mama buat A tambah B tambah C sama dengan 1. Persamaan yang pertama. Okey, sekarang ni Mama Z nak guna maklumat yang kedua. Polinomial yang sama apabila dibahagikan dengan X tambah 1 meninggalkan baki 25. So Mama Z nak guna pen warna hitam. P, okey. Nilai X yang warna kuning berapa? -1. Negatif 1. Sama dengan A negatif 1 kuasa 2 tambah B darab negatif 1 tambah dengan C bakinya 25. Jadi A tolak B tambah C sama dengan 25. Dia akan jadi persamaan yang kedua. Boleh ke? Boleh. Okay, next Mama Z guna warna apa tu? Awak ni pin belacan. Ada pin belacan. Okay, bakinya 1. Okay, so sekarang ni nilai X kita berapa? 2. Nilai X kita ialah 2. Sama dengan A 2 kuasa 2 tambah B darab dengan 2 tambah dengan C sama dengan 1. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 1 adalah persamaan 3. Boleh? Boleh. Sebelum ni awak belajar tajuk matrices kan? Ya. Okay, Ya, so apabila pelajar nak selesaikan ayat ini, pelajar susun cantik-cantik. Contohnya A tambah B tambah C sama dengan 1. A tolak B tambah C sama dengan 25. Mama Z susun persamaan 1 dengan persamaan 2. Persamaan yang ketiga, Mama Z letak kat sini. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 1. Kalau ikutkan, Mama Z tulis sini lah. Sebab Mama Z sebenarnya nak ajar guna kalkulator. Kalau tulis kat situ tak nampak pula. Okey. Okey. Kalau, ya. Strong. You strong, okay. Ada nak skipping. Nak skipping? Ya. Okay. Tak. Boleh? Ya, kakak. Kakak, mama lagi. Okay, so sekarang Mama Z kena tutup sikit sebab nak ambil ni. Tak nampak tu kan? Okay, Mama Z tak kat sini lah.
Okey, kalau nak buat tugasan nanti, kita akan buat jalan kerja panjang sikit lah. Sekarang ni sebab Mama Z nak ajar lecture, dia kena laju. Okey, apabila awak nak selesaikan persamaan serentak ni, okey, yang pertama awak boleh cari kat sini. Ni nombor 5, equation nombor 5. Dan awak ada 3 persamaan tu, kita ambil nombor 2 kot. Ni. Awak masukkan tu. Perkali yang pertama 1. Okey, lepas tu 1, negatif 1, 25, 4, 2, 1. Dia akan keluar nilai. Dia akan keluar walaupun pada kalkulator dia buat X tu sebenarnya nilai apa? Awak ingat nanti Mama Z nak tulis dulu. So nilai X tu merupakan nilai A. A sama dengan 4. B sama dengan negatif 12. C sama dengan 9. Kita dah ada jawapan dia sebenarnya. Okay, kita dah Tekan apa kalkulator tadi? Gana-gana? Tekan apa kat kalkulator tadi? Tekan equation. Mana kalkulator Mama bagi? Ni. Okey. Ni. Bila awak tekan ni, awak tekan mod ni, tekan mod. Ni ada nombor 5. Nombor 5 equation. Bila awak tekan nombor 5, dia suruh pilih. Nak buat kalau nombor 1 ni ada 2 variable je, ada A dengan B. Sebab kita ada sampai C, Mama Z guna nombor 2. Soalan kita bukan kuasa 2. Kalau nombor 3 ni kuasa 2, nombor 4 ni kuasa 3. Kita tekan nombor 2. Dia akan sediakan ruang seperti matrices. Seperti matrices saja. So, kalau Mama Z boleh buat kesimpulan kat sini, nilai A dia cannot. Tunggu. Ada minyak masak ni. Okay. Dah basuh. So, nilai A awak akan dapat sama dengan berapa tadi? A sama dengan 4, B sama dengan negatif 12, C sama dengan 9. Okay, sebab dia kata find the values. Iaitu kalau Mama Z guna kalkulator. Okay, kalau nak kira panjang pun ada, tak ada masalah. Tapi kalau soalan awak ni soalan objektif, sebab tak perlulah awak kira panjang-panjang, betul tak? Okay, tapi sebagai pendidik Mama Z ajar jugalah. Okay, sebab kita tak tahu, sekarang keluar subjektif, nanya. Agak-agak soalan ni keluar exam final tak ni? Tak keluar exam final. Okay, Mama ajar sebagai pendidik saja. Okay, A tambah B tambah C sama dengan 1. A tolak B tambah C sama dengan 25. Okay. So, kalau Mama Z buat proses tolak. 1 tolak 2. Okay, apa jadi pada A? Mati. A mati, betul? Dan Apa jadi pada B? 2B. Dia akan jadi 2B, C pun mati. Kemudian 1 tolak 25, Mama akan dapat negatif 24. Maka B awak akan dapat sama dengan negatif 12. Kita akan dapat, kalkulator takkan tipu kalau kita tekan dengan betul. Okey, yang tu kalau Mama buat proses menolak. Kalau Mama buat proses 1 tambah 2, apa akan jadi? 2A betul? Tambah B mati 2C sama dengan 26. 26.
Kan? Okey. Kemudian yang ini pula. Okey, kalau Mama Z nak mematikan nilai B, persamaan yang kedua ni Mama Z kena darab dulu dengan 2. Boleh ke? Faham ke maksud Mama Z ni? Okey, bila awak darab dengan 2, persamaan yang Mama Z buat warna kuning warna kuning ni. Warna kuning ni sekarang Mama Z darab dengan 2. So jadi berapa? 2A tolak 2B tambah 2C tambah dengan 2C sama dengan 50. 50. Mama lagakan dengan yang ini, yang nombor 3. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 1. Macam mana proses Mama Z nak matikan nombor ni? Nak tambah ke nak tolak? tambah. Okey, proses yang kita buat adalah proses menambah. Okey, bila tambah jadi apa? B mati. 6A 6A tambah 3C tambah sama dengan 3C sama dengan 51. 51. Jadi persamaan yang ini kita panggil persamaan yang keempat. Persamaan yang Mama baru dapat ni yang kelima. Kita boleh buat persamaan serentak antara dua tu lah. Tapi nak buat dia persamaan yang adik. Go over there. Okey. Persamaan yang itu Mama kena darab dahulu persamaan ini dengan 3. Tahu tak kenapa darab dengan 3? Ni A. Sebab Nak suruh matikan jadi A. 6. Okey, nak suruh jadi 6. So kat sini Mama akan dapat berapa? 6A tambah 6C. Alahai. 26 darab 6 berapa? 26 darab 3. 78. 78. Kat sini baru Mama Z boleh matikan nilai A. Mama Z buat tolak, proses tolak. So bila tolak yang ni habis, yang ni akan jadi negatif 3C sama dengan 51 tolak 78. Sini dapat negatif 27. Jadi C sama dengan negatif 27 bahagi negatif 3. Awak akan dapat 9 seperti jawapan juga. Cuma jalan kerja yang Mama Z buat ni dia kena panjang lah sebab dia ada 3 variable. Okey, lepas dapat pelajar ambil nilai yang dia dah dapat ni, iaitu tadi dia dah dapat nilai B, dia dah dapat nilai C, gantilah dalam persamaan yang paling mudah. Nombor 1, 2 atau 3 yang paling mudah? 1. Nombor 1. Iaitu mula-mula dia kata A kita tak ada kan? A tambah dengan B kita negatif 12. Tambah dengan C kita 9 sama dengan 1. Okey, jadi A sama dengan 1 tolak 9 tambah 12. Kita akan dapat A kita sama dengan 4. Tu jalan kerja yang panjang Mama Z tunjuk sebagai pendidik. Tetapi kalau nak jawab exam, kita ada kalkulator. Boleh? Boleh. Panjang ceritanya. Tu dia kegunaan remainder theorem. Kita akan jumpa soalan begini nanti dalam tugasan. Okay, next. Kita pergi kepada seterusnya. Okay, kita pergi seterusnya. Contoh 7. Mama Z masih nak menggunakan remainder theorem. Dia kata find the constant P and Q such that when X cubic minus PX plus Q is divided by kuadratik tu and then ada baki. Okay, Mama Z akan tulis dulu dalam bentuk yang kita faham dulu ya. Okay. So kita ada sekarang X kuasa 3
tolak dengan PX tambah dengan Q ni adalah polinomial. Kemudian dia dibahagikan dengan dibahagikan dengan X kuasa 2 tolak dengan 3X tambah 2. Dia memberikan baki sebanyak 4X tolak 1. Okey, kalau awak tulis dalam bentuk yang pertama, cara menulisnya ingat tak? Bentuk pertama ingat tak? QX tambah P, P per D. sorry. P per D. P per D, ni bentuk satu sama dengan Q tambah Q R per D. tambah dengan R per dengan D. Bentuk satu ni bentuk satu. Bentuk dua, P sama dengan P sama dengan Q tambah R. QD tambah R. tambah dengan R. Okey, so apabila kita nak guna remainder theorem, kita sebenarnya akan menggunakan bentuk yang kedua. So Mama Z akan susun seperti bentuk yang kedua ni. Ini maklumat yang kita ada. Okey, P kita tadi, P kita ialah X kuasa 3 tolak dengan PX tambah dengan Q. Itu polinomial. Ada tak soalan bagi quotient? Tak. Dia tak bagi, kita just buat huruf Q. Ada tak dia bagi divisor? Ada. Ada. Tolong faktor untuk Mama sekejap. Mungkin dia boleh faktor tu. Boleh faktor kan rasanya? Kalau Mama tengok sekali imbas tu macam boleh faktor. X tolak 2, X tolak 1. X tolak 2, X tolak 1. Okey. So, daripada soalan asal yang berterabur, Mama dah susun jadi bentuk nombor 2, walaupun Q tak ada, Mama just buat huruf Q. Okey, sampai sini boleh? Boleh. Boleh Boleh. Okey, so sekarang ni Mama tengok ada dua jenis nilai yang boleh tolong kita. Nilai yang boleh tolong kita, yang pertama yang ini. Nak buat pen warna apa ni? Yang ini. Apakah nilai X dia? X sama 2. 2. Yang ini apakah nilai dia? 1. 1. Okey, so Mama Z akan ganti dengan yang mudah dulu. Sekarang Mama Z ganti X dengan 1. Okey, dia akan jadi 1 kuasa 3 tolak P darab 1 tambah dengan Q sama dengan Q 1 tolak 2, 1 tolak 1 tambah 4 darab 1 tolak 1. Okey, Mama Z buka soalan untuk warna hijau. Ada soalan tak warna hijau? Okey, proses menggantikan ni adalah proses remainder theorem. Okey, selepas Mama Z ganti, kita tengok hasilnya warna merah. Dia akan dapat 1 tolak dengan P tambah dengan Q. Apa jadi pada ni? Apa jadi pada warna kuning? Pelajar jangan risau Q besar tu tak ada. Pelajar tengok yang dalam kurungan tu. 2 kilo. Dia akan jadi? Kosong. Mungkin tak perasan kot ni. Dia jadi apa ni? Kosong. Kosong.
Kosong. Kosong darab apa-apa apa jadi? Kosong. Jadi sebenarnya yang Mama Z kuningkan tu dah jadi kosong. Maka tinggallah sama dengan yang kat belakang ni je. 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey. Mama Z buka pada soalan dulu lah. Mungkin ada pelajar tak faham ni. Okey, mana tak faham? Mama, Ha. dekat kuning tu ikut nombor berapa pun dia pasti akan jadi kosong kan? Sebab tu Mama kata tadi kita ada dua nilai yang menolong kita. Nilai ni bila kita ganti sebenarnya dia akan mengosongkan nilai tu. Dan nilai yang Mama kata menolong kita ni nanti kita belajar di bawah tajuk zeros bawah ni nanti. Dia kait di bawah pula. Zeros nanti. Bila kita letak je nombor 1 sebenarnya yang kuning tu jadi kosong. Kalau ganti dengan 2 agak-agak kuning tu jadi kosong tak? Jadi kosong. Jadi juga. Itulah dia zeros. Saat lagi kita belajar. Sebab dia berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Sekejap anak saya jatuh lah pula. What happened? What happened? Okay. Mama cik. Sakit. Ada jatuh. Okey dah baik dah. Adik dah strong. Nak susu. Sekejap 1 minit saya nak susu. Kakak tak sudahkan adik. Kakak ada buat susu adik ke Mama. Mama ada buat telepon. Alah tak buat. Kakak. Sekejap mama saya buat susu. Kakak tunggu sekejap. Sekejap Mama saya nak buat susu. Dengar tak? Ini pula. No. This color. Red. Ke sini. Red. One. A, B, C, D. Mata tu ABC. Ada conteng? Ya, ada ABC. Ada tulis ABC. Okey. Okey, sambung. Minta maaf. Boleh dia conteng dah kata saya. Okey, mana dah saya berhenti tadi? Tak petak kuning. Petak kuning. Okey, so itulah tujuan nilai zeros tu bila Mama ganti dia akan tolong kita sehingga kita dapat yang mudah. So, kat sini kita akan dapat negatif P tambah dengan Q sama dengan 2. Persamaan 1. Okey, tu baru Mama ganti dengan X sama dengan 1. Ada so lagi. Okey, so lagi Mama ganti X sama dengan 2. Okey, remainder theorem sangat membantu kita. So, kita akan dapat 2 kuasa 3. Letak dalam kurungan P darab dengan 2 tambah dengan Q. Kalau Mama ganti sekalipun, Mama akan dapat 2 tolak 2. 2 tolak 1 tambah dengan 4 darab 2 tolak 1. So, kawasan yang kuning ni sekali lagi, dia menjadi kosong kerana yang depan pula. Tadi dia jadi kosong kerana yang belakang. Okey.
So Mama Z selesaikan. Mama Z akan dapat 8 tolak 2P tambah Q sama dengan 7. Negatif 2P tambah Q sama dengan negatif 1. Okey, ada soalan tak cara nak dapatkan persamaan yang kedua? Tak ada, Mama. Okey, so proses seterusnya. Simultaneous equation sama ada nak guna kalkulator pun boleh. Kalau yang ini sebab simple, Mama tunjuk sekejap lah. Negatif P tambah Q sama dengan 2. Mama ambil persamaan 1. So, kita boleh matikan huruf Q. Okay, kita matikan huruf Q dengan proses menolak. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Jadi negatif 2P tolak P, Mama akan dapat negatif P. Q bila tolak habis, so Mama dapat negatif 1, negatif 2, negatif 3. P bersamaan dengan 3. Okey, so yang ini Mama boleh ganti sama ada nak ganti dalam 1 boleh, dalam 2 pun boleh. Kalau kita ganti dalam 1, okey, dalam 1, Mama akan dapat negatif P. Jadi negatif 3 tambah Q sama dengan 2. Q bersamaan dengan 5. Tu dia cara nak selesaikan soalan tanya. Find the constant P and Q. Jadi Mama dah dapat dah. P sama dengan negatif 3. Q sama dengan 5. Okey, Mama buka kepada soalan. Sebab factor theorem Mama tak masuk sekarang lah. Mama, Ya, kalau saya tak buat elimination tapi saya buat pergantian, boleh je kan? boleh. Sebab macam ni, selibas di sekolah menengah awak belajar memang kaedah pergantian. So, nasihat Mama Z, nanti awak guna kalkulator je. Sebab boleh pelajar tidak, kita tak salahkan pelajar kalau pelajar guna kalkulator. Sebab kalkulator memang nak tolong pelajar benda-benda simple macam ni lah. Okay, kalau nak senang terus masuk dalam kalkulator, habis cerita. Sekejap mana dah? Ni. Senang cerita kita, tak payah nak pening-pening. Mana persamaan 1 tadi? Okay, so kat sini Mama Z clearkan dulu. Mod, ambil nombor 5. Sekejap Kita ambil nombor 5, kemudian Mama ambil nombor 1. Masukkan je. Persamaan 1, negatif 1. Kemudian kita ada 1, ada 2. Persamaan yang kedua pula, kita ada negatif 2. Kemudian kita ada 1. Mana dah saya tak fokus dah. Mana dah tadi? Kemudian ada negatif 1. So jawapan kita tu X3, Y5 ataupun X mewakili P, Q mewakili Y tadi. Okey, ada lagi nak tanya? Susah ke tajuk ni? Tak sangat. Tak sangat kan? Okey. Oh, sorry. Boleh kan ni? Sudah, dia dah lah. Boleh. So yang ini Mama save di sini. Okay. Kita tak sambung lagi. Factor theorem tak boleh sambung. Kalau sambung hari ni, pensan pelajar. Okay. Factor theorem lagi senang daripada remainder theorem. Tapi Mama Z tak berani campur aduk. Kemudian kita ada zeros. Yang tadi, kalau pelajar ingat tadi yang pelajar tanya ni, yang Mama Z buat ni tadi, akhirnya dapat ni, akhirnya dapat ni. Namanya ialah zeros. Pun senang daripada yang tadi. Okay. So yang ini kita buat minggu depan lah. Okay, minggu depan kita habiskan yang ini.
hari nanti saya susun betul-betul jadual sebab kita nak ulang kaji pula nanti. Okey. So masa yang ada ni kita tak bazirkan. Mama nak tunjuk teruslah. Okey, Mama tunjuk terus. Okey, yang Mama buat. Ni kita buat soalan pra UPS. Bukan soalan sebenar ni, pra UPS. Okey, sebab saya tengok pelajar kelas saya tak join Telegram. You tak biasa buka Telegram Ya. Susah nak buka. Tengok saja Mama. Oh, tengok saja. Saya tengok Tak tengok jawapan ya Mama. Kira tak tulis. Tak tulis. Saya risau sebab saya buat untuk semua pelajar. Tapi pelajar saya tak ambil pot. Saya risaulah. Okey. Saya nak suruh awak tahu bagaimana cara nak tanya soalan. Gitu. So, apabila awak ada soalan ni, Mama save as lah. Nanti terconteng habis orang lain tak boleh nak guna. Okey. So, apabila Mama tunjuk sini selalu bagi peluang pelajar hok mengatuk tak mengatuk ni. Sebab ni kita nak bicara ulang kaji ni. Nak masuk faktor theorem tak sampai hati. Okey. Soal mula-mula kalau soalan tajuk janjang, soalan hanya boleh keluar 5 soalan je. 5 soalan saja. Dan janjang ni ada 2 jenis. Janjang aritmetik, janjang geometri, ada 2 jenis. Jadi bila awak dapat soalan, awak kena cari dulu perkataan sama ada aritmetik ataupun geometri. Lepas tu, memanglah nilai ABC dia tak bagi. Okay, nilai ABC dia tak bagi, tapi dia bagi nombor 11 dengan nombor 13 ni duduk dekat-dekat. Nombor tu duduk dekat-dekat. Jadi kita boleh cari nilai D. Okey, nilai D sama dengan 13 tolak 11. Dapat 2. Oleh kerana soalan tanya tentang correct, kita cari dulu nilai common difference-nya 2. Ada tak situ dekat jawapan? Ada. C. C. Kalau soalan yang A tu, dia kata nilai C tu 7. Cuba kita tekan kalkulator, 11 tolak 2. Nilai 9. Sebab itulah yang ini salah. Okey, nilai M 13 tambah 2. 15. Yang ini patutnya 15. Sebutan yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebutan yang ketujuh sepatutnya ialah N. Boleh gitu masa jawab Pak Esa? Boleh. Okey, latihan yang kedua. Soalan sama, saya ambil itu sama je. Sebab saya nak mikir soalan skop dia sangat luas. Jadi saya fokus pada benda yang sama. Kita tahu tadi nilai M tadi kita dah kira dapat 15. Nilai N adalah 17. Tapi yang ini baru sebutan yang ketujuh. Soalan nak sebutan yang ke-8. Jadi sebutan yang ke-8 kena tambah 2 lagi. Jadi 19. 2 dah ulang kaji. Okey, nombor 3. Okey, tengok soalan nombor 3. Hak mana ngatuk, jangan ngatuk dah. Nak suruh habis awal Mama Z jenis tak bukan gitu tak, sebab antara sela-sela masa tu ada banyak gangguan. Duduk rumah banyak gangguan. Kalau tak buat susu, anak saya minum susu basi, jadi kena buat juga sebentar. Jadi kita teruskan. Okey. Find general term. Kita dah belajar ni dalam tugasan ni. Okey.
Jadi kita tak tahu dia janjang jenis apa. Kita tak tahu tapi kita tahu sebutan yang pertama dia. A dia adalah 3. Okey, lepas tu kita tengok pola. 3 pergi pada 6 ni darab ke tambah? Tambah. Tambah 3. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi kita ada beza sepunya 3. Lepas tu nanti awak rujuk rumus. Nanti Mama Z akan senaraikan rumus untuk awak UPS. Oleh kerana ada D, awak pun guna TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Sebab kita ada maklumat tentang D ni, jadi kena guna rumus D. TN ni kena tulis. A kita ganti. A kita 3 tambah N tolak 1 darab dengan 3. Mama sama sin ni. TN sama dengan 3 tambah 3N tolak 3. 3 mati ni. Mati 3. Jadi TN hanya tinggal 3N. Jawapan kita D. Boleh ke? Boleh. Okay. Teruskan nombor 4. Jangan tembok sangat masa exam, jangan tembok. Rugi. UPS ni senang nak skor sebab objektif. Okey, dia bagi second term. T2 lah. Lepas tu dia bagi maklumat geometri. Jadi T2 ni adalah 9 dia kata. Sebutan yang kelima, T yang kelima, dia kata 2, 4, 3. Oleh kerana geometri, Mama Z guna TN sama dengan AR kuasa N tolak 1, rumus. Jadi kalau Mama masukkan nilai 2, okey, masukkan nilai 2, Mama Z akan dapat T2 sama dengan AR, tempat N ni Mama ganti dengan 2. Tinggal lagi kuasa 1 sama dengan 9 persamaan 1. Kalau Mama Z ganti dengan 5, kita akan dapat T5 sama dengan AR kuasa 4 sama dengan 243. Okey, dan kita tak boleh buat proses tolak dengan tambah. Sebab geometri dia melibatkan ratio. Okey, ratio. Jadi Mama Z kena buat persamaan 2 dengan persamaan 1. Okey, so dia jadi 243 dengan 9 sama dengan AR kuasa 4 dengan AR. Okey. Awak kecilkan. 243 bagi 9. Rasa macam 27 deh. 27. Okey, 27. Okey, bila awak matikan A dengan A, R yang ni seekor, R yang atas tinggal berapa ekor? 3. R tu tinggal kuasa 3. Jadi kita boleh kecilkan. Nilai R sama dengan Punca kuasa 27 sama dengan 3. punca kuasa 3 kan? So dapat R dia 3. Okay, so kita tengok soalan suruh cari apa? What is the common ratio? So dapatlah the common ratio is 3. So jawapannya 3. Okay, soalan last untuk tajuk 3. Soalan last. Dia suruh cari general terms. Jadi kita tengok kat situ dia macam mendarab kan? Darab dengan 3. Darab 3. Jadi A kita sekarang 1/3. R kita ialah 3.
Jadi Mama kena guna rumus mana? Geometri. Geometri. Tn sama dengan ni yang atas ni tadi. Pinjau atas ni boleh? Okey, A berapa A? 3. 1/3 nama lainnya ialah 3 kuasa negatif 1. R kita ialah 3 kuasa N tolak 1. Okey, permudahkan tu. Dia akan jadi negatif 1 tambah N tolak 1. Jadi jawapan akhirnya ialah 3 Tn sama dengan 3 N tolak 2. N tolak 2. Okey. Mama Z buka soalan kalau nak tanya. Tajuk 3 dulu kita buat ulang kaji hari ni. Untuk isi masa lapang. Okey, so kalau tak ada soalan, Mama Z akan share video nanti. Kita belajar pengenalan polinomial sehingga remainder theorem. Lepas tu masa terluang Mama Z buat ulang kaji tajuk 3 untuk UPS 2. Nanti kita sambung lagi tajuk matrices pula next time. Okay, itu sahaja daripada Mama Z. Sekian, terima kasih. Thank you, Mama. Okay. Thank you, Mama. Buat yang dalam Telegram tu. Tengok dalam Telegram. Thank you, Mama. Okay. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Okay. Thank you, Mama. Okay. Thank you, Mama. Okay. Mama, Ya? UPA 2 ni ya 15 kot soalan. Dia 19. 19. Berapa minit? 19 awak kena darab dengan 1.5.